Ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Abdul Razak serta Puan Raha ke Majlis Perasmian Pertandingan Membaca Quran 1970 bagi peringkat kebangsaan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob selaku pengurusi jawatankuasa pusat pertandingan tersebut serta lain-lain ahli jawatankuasa. Turut hadir Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail serta isteri dan beberapa orang menteri-menteri kabinet, pembesar-pembesar negara dan tuan-tuan yang terutama duta-duta luar negeri. Sebaik saja ketibaan Perdana Menteri, acara dimulakan dengan nasyid oleh kumpulan nasyid Jabatan Agama Johor. Kemudian, dengan diiringi oleh pengurusi jawatankuasa pusat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke pentas. Ketiga menyampai ucapan alu-aluan, antara lain Yang Amat Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob berkata, walaupun pada tahun berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei tahun lalu, tentu saja dapat dikatakan suatu kemajuan dan suatu kejayaan yang sewajarnya kita syukuri. Turut sertanya pada tahun ini sama ada sebagai peserta atau sebagai pemerhati akan kita lihat nanti Jerman Barat dan juga Taiwan bagi kali pertamanya dalam pertandingan tahun ini adalah suatu lagi kemajuan atau kejayaan yang telah kita capai, dan ini pun statusnya juga kita syukuri. Tetapi di atas semuanya itu ada suatu keistimewaan pertandingan tahun ini yang tidak terdapat pada pertandingan di tahun-tahun yang lalu. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa tahun ini diadakan di suatu negara kita bukan saja mempunyai yang persatuan agung yang baru, bahkan juga kita mempunyai Perdana Menteri yang baru, yang muda, yang dinamis. Perdana Menteri kita yang baru, yang amat berhormat ini beragam Bapak Pembangunan Negara, telah berulang-ulang kali menegaskan akan adanya dasar baru kerajaannya, dan dasar baru ini bersandar kepada ketegasan. Ketegasan inilah yang sungguh-sungguh menarik perhatian rakyat Malaysia sekalian.
Kalau kita benar-benar tegas misalnya mengatakan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, tentulah kita tidak akan takut menghadapi apa dua cabaran datangnya daripada mana dua musuh ataupun kuasa yang ada di muka bumi ini. Walau bagaimanapun besar dan gagahnya, iya, kerana sudah tentu saja kebesaran dan kegagahan ini tidak akan dapat dengan asli kebesaran dan kegagahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dari kalangan pemerintah dan dari kalangan swasta juga yang telah memberikan sokongan dan bantuan mereka untuk menjalankan pertandingan pada tahun ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada negara-negara luar yang telah memberikan kerjasama mereka kepada kita dengan menyumbangkan para hakim untuk pertandingan itu. Dalam ucapan peresmian, antara lain ujar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Tuan-tuan ada pertandingan membaca Al-Quran ini adalah hasil daripada daya usaha yang sangat mulia Ketua Parlimen Ketua Al-Haj, Ketua Agung kita, dan saya hanyalah mewarisi suatu usaha yang telah pun berjaya dan yang sangat memberi faedah kepada negara dan negara kita yang berhasil. Kerajaan kita mengadakan pertandingan membaca Al-Quran ini ialah pertamanya dengan tujuan memuliakan bulan Ramadan, iaitu bulan huzul Quran, dan yang keduanya yang lebih utama lagi untuk memenuhi keperluan kita sendiri, iaitu menggalakkan umat Islam membaca kitab suci supaya dengan itu akan meninggikan taraf mutu bacaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaan kita di Malaysia mulai membaca Al-Quran pada masa kita masih kecil. Akan tetapi kita hanya membaca sahaja dan tidak memahami maksud dan tujuan ayat-ayat yang dibaca. Oleh itu, kerajaan telah mengeluarkan terjemah Al-Quran dalam bahasa Malaysia dan umat Islam di negara kita amnya dan tuan-tuan dan puan-puan pasti dapat sekarang ini membaca dan memahami butir-butir yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini. Oleh yang demikian, sambil kita membaca ayat suci Al-Quran dan sambil kita mendengar kari-kari dan karya-karya membaca ayat suci itu, saya harap kita bersama memahami dengan mendalam bukan sahaja makna yang terkandung dalam ayat suci itu, bahkan hikmat-hikmat yang ada di belakang. Saya suka mengulang di sini, iaitu azam kerajaan baru yang saya pimpin ini dengan taufik dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, bila untuk mewujudkan satu masyarakat yang adil, itu menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dasar ini adalah sesuai dengan keadilan Islam yang suci. Oleh kerana negara kita ini dan negara kita bersama, yang dipertegakkan untuk bersama atas dasar dan kesepahaman, bukan dalam satu golongan tertentu. Menegakkan keadilan dan kesepahaman yang baik sama warga negara yang lain agama adalah ajaran yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada masa beliau terdapat golongan-golongan yang bukan Islam seperti kaum Ansar dan Muhajirin. Tuan-tuan dan puan-puan, memandang keluar lebih jauh ke dunia Islam, saya sedikit menyatakan bahawa negara kita telah mendapat tempat serta penghormatan yang tinggi. Di persidangan mungkin luar Islam di Jeddah bulan Februari tahun ini, dan saya turut hadir bersama, Malaysia memberi kehormatan membentuk Sekretariat Islam dan melantik Bukit Seagung dan Ketubahan. Kita syukur kepada Tuhan bahawa yang sama Ketua Pertahanan Ketua Al-Haj Bintin Agung kita dan lantik sebagai Bukit Seagung Sekretariat Islam, dan pelantikan ini akan disahkan dalam persidangan Menteri Luar Negeri pada bulan hadapan. Saya atas nama kerajaan Malaysia berikrar akan sentiasa memberi kerjasama kepada segala usaha yang dipersetujui oleh saudara-saudara kita
negara-negara Islam demi kepentingan dan kebahagiaan agama Islam dan umat manusia sekalian. Dengan ini, dengan amat sukacitanya, saya meresmikan pertandingan membaca Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1970. Acara pertandingan dimulakan oleh Cik Kamariah binti Abu Bakar dari Melaka. Cik Kamariah mendapat markah 68 1/3%. Peserta kedua, Encik Daud bin Encik Man dari Terengganu. Encik Daud mendapat markah 78 1/3%. Beliau ialah Johan Daerah tahun 1968. Puan Haja Zahara binti Haji Ibrahim dari Perak. Puan Haja Zahara berusia 22 tahun memenangi tempat ketiga dengan markah 79%. Beliau seorang penuntut sekolah agama dan Johan Negeri tahun 1969. Dari Negeri Sembilan, Cik Daniel bin Sulaiman. Encik Daniel juga seorang penuntut sekolah agama. Beliau mendapat markah 69 1/3%. Peserta kelima, Cik Asnah binti Zakaria dari Sabah. Dalam pertandingan ini, beliau mendapat markah 64 1/3%.
Menyelangi acara pertandingan, kari undangan dari Republik Arab Bersatu, Tuan Muhammad Said Al-Tuhri memperdengarkan bacaan qasidah. حقا رسالته وأيد الله بالقرآن. Peserta ke-6, Encik Ali bin Haji Awang dari Pulau Pinang. Encik Ali mendapat jumlah markah sebanyak 74%. Calon dari negeri Selangor, Encik Halimah binti Imam Taat. Encik Halimah berusia 23 tahun, salah seorang guru agama. Beliau mendapat markah 72.2/3%. Mewakili Kelantan, Encik Muhammad bin Abu Bakar. Encik Muhammad, murid dari Tuan Haji Ahmad Maksum Pergau. Beliau mendapat 73%. Dari Perlis, Puan Syaifah Ainun binti Said Idrus. Puan Syarifah Ainun berusia 23 tahun, seorang guru agama dan pernah menyandang tempat ketiga peringkat kebangsaan tahun 1969. Kali ini, beliau mendapat 71.2/3%.
peserta ke-10, Encik Abu Shah bin Abdullah dari Melaka. Encik Abu Shah berusia 21 tahun, salah seorang pekerja di rancangan tanah. Beliau mendapat markah 63%. Mewakili Johor, Cik Azizah binti Ahmad. Cik Azizah berusia 24 tahun, pernah memenangi Johan Negeri Anak-anak Polis tahun 1969. Dalam pertandingan ini, beliau mendapat 73%. Mengisi kekosongan waktu di kala siang, para peserta peringkat kebangsaan dan antarabangsa dibawa melawat ke beberapa tempat melihat keindahan ibu kota negara Malaysia. Di antaranya ke Angkasa Puri, bangunan Kementerian Penerangan Malaysia dan Pusat Penyiaran Televisyen Malaysia. Kemudian, para peserta dibawa melawat ke Pusat Kemajuan Pertukangan Tangan MARA di Petaling Jaya. Pusat Pertukangan Tangan ini ditubuhkan dalam tahun 1967 bertujuan untuk memajukan perusahaan tangan, terutama sekali dari segi teknik pengeluaran dan reka bentuk seperti barang-barang temaga, perak, batik, songkit dan barang-barang yang diperbuat daripada pandan serta mengkuang. Di sini juga dijalankan penyelidikan mengenai kulit dan belulang, suatu usaha baik dalam bidang memajukan perusahaan tangan Bumiputra. Para pelawat juga dibawa melawat ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam usaha-usaha melaksanakan bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia yang rasmi, Dewan Bahasa memegang peranan penting sekali. Hingga sekarang, hampir 800 jenis buku-buku dalam berbagai lapangan, terutama untuk pelajaran di sekolah-sekolah, telah diterbitkan. Kemajuan pesat ini sungguh membanggakan jika dibandingkan dengan usia kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dan seperti tahun-tahun yang lalu, para peserta, pemerhati-pemerhati dan jemaah hakim diundang berbuka puasa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Jamuan Jabatan Perdana Menteri. Suatu penghormatan dan kemesraan yang sukar dilupakan oleh hadirin. Meneruskan acara pertandingan dimulakan oleh peserta dari Kedah, Encik Jamaliah binti Ahmad. Cik Jamaliah pernah menyandang gelaran Johan Kebangsaan tahun 1969. Kali ini, beliau mendapat markah 69,1/3%.
calon dari Sabah, Cik Mat Ali bin Yasin. Beliau mendapat markah 71.2/3%. Dari Sarawak, Cik Balkis binti Saruji. Cik Balkis, seorang guru Quran, berusia 25 tahun dan telah 2 kali mewakili Sarawak. Dalam pertandingan ini, Cik Balkis mendapat markah 71.2/3%. Puan Haja Halimah binti Muhammad Hakil dari Pahang. Puan Haja Halimah juga seorang guru Quran berusia 23 tahun. Dalam pertandingan ini, Puan Haja Halimah mendapat markah 76%. Encik Sanusi bin Awang dari Selangor. Berusia 23 tahun, beliau juga salah seorang guru agama. Beliau mendapat 65.2/3%. Mewakili Negeri Sembilan, Encik Maimun binti Ujang. Encik Maimun berusia 18 tahun mendapat markah 68.2/3%.
Dari Perlis, Encik Abdul Rahman bin Senapi. Beliau ini Johan Negeri tahun 1969 dan kali ini mendapat markah 72%. Encik Muhammad Terang bin Isa dari Sarawak. Beliau berusia 31 tahun, guru agama dan pernah mewakili Sarawak dari tahun 1961 dan 67. Dalam pertandingan ini, beliau mendapat 72%. Peserta yang ke-20, Cik Nek Wan Maleh binti Ismail dari Terengganu. Beliau berusia 33 tahun, seorang guru Quran dan pernah menyandang gelar Naib Johan Kebangsaan tahun 1969. Dalam pertandingan ini, beliau mendapat 74,1%. Sekali lagi, para hadirin diperdengarkan bacaan qarih jemputan dari Republik Arab Bersatu, Tuan Muhammad Said Al-Tuhri. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Meneruskan pertandingan, bacaan oleh peserta dari Perak, Tuan Haji Ahmad Tarmizi bin Haji Muhammad. Tuan Haji Ahmad, seorang guru agama dan Johan Negeri tahun 1964 dan 66. Beliau mendapat 79%, tempat ketiga dalam pertandingan ini. Tuan Haji Yunan bin Muhammad dari Pahang. Beliau juga seorang guru Quran berusia 29 tahun.
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. Dalam pertandingan ini, beliau mendapat markah 76%. ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. Mewakili Johor, Encik Ahmad bin Haji Samsudin. Encik Ahmad berusia 35 tahun, juga seorang guru Quran. Beliau pernah memenangi Johan Negeri tahun 1963, 65, 69 dan Naib Johan Kebangsaan tahun 1969. Dalam pertandingan ini, beliau berjaya menyandang gelaran Naib Johan dengan markah 82, 1/3%. Puan Hajah Siti Nur binti Ismail dari Kelantan. Puan Hajah Siti Nur berusia 32 tahun, pernah memenangi gelaran Johan Kebangsaan dan Antarabangsa tahun 1966-67. Jemaah Hakim yang dipengusikan oleh Tan Sri Dr. Abu Jalil Hassan ditempatkan dalam sebuah bilik kerasing. Cuma dapat mendengar suara saja tanpa mengetahui rupa dan nama peserta. Dalam pertandingan ini, beliau berjaya memenangi gelaran Naib Johan dengan markah 80, 2/3%. Peserta yang ke-25, Tuan Haji Ismail bin Haji Hashim dari Kedah. Tuan Haji Ismail berusia 38 tahun, juga seorang guru agama. Dalam pertandingan ini,
Tuan Haji Ismail berjaya mempertahankan kedudukannya sebagai Johan Kebangsaan dengan markah 85,1/3%. لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. Televisyen dan radio Malaysia mengadakan siaran terus-menerus sepanjang pertandingan ini supaya dapat diikuti bersama oleh umat Islam di dalam dan di luar negeri. من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Mewakili Pulau Pinang, Puan Haja Radiah binti Abdul Rahman. Puan Haja Radiah berusia 23 tahun pernah memenangi gelaran Naib Johan Kebangsaan 1966-67 dan Johan Kebangsaan serta Antarabangsa tahun 1967. Dalam pertandingan tahun 1970 ini, Puan Haja Radiah berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai Johan Kebangsaan dengan markah 81%. Beliau, anak yang ketiga dari 4 beradik, lepasan Daeratul Ma'arifil Wataniyah seberang Perai. Sementara menjelang malam penyampaian hadiah, para peserta dibawa pula melawat ke Jabatan Filem Negara Malaysia. Di sini, mereka telah diberi penerangan segala kerja-kerja yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sesebuah filem.
Bagi pejabat urusan Melayu, mereka dapat pula mengetahui untuk pengetahuan serba sedikit kerja-kerja penyelenggaraan sesebuah akhbar harian. Kebebasan akhbar dalam negara kita yang mengamalkan dasar demokrasi berparlimen selama ini sesungguhnya tidak pernah terjejas asalkan tidak berupa menghasut dan menimbulkan sesuatu ancaman terhadap keselamatan negara. Mereka juga dibawa melawat ke beberapa buah syarikat-syarikat di ibu negara. Kemajuan perusahaan perkilangan di tanah air kita sekarang ini sungguh menggembirakan. Dalam tahun 1969 saja, Lembaga Kemajuan Perusahaan Persekutuan telah menerima 296 permohonan bagi projek-projek perkilangan. 120 darinya diluluskan dengan mendapat taraf perintis dan 22 lagi diluluskan tanpa apa-apa galakan. Di samping itu, selaras dengan dasar ekonomi baru, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa penanaman modal untuk mempercepat dan menyelaraskan kemajuan perusahaan negeri dan memperbanyakkan lagi kawasan-kawasan perusahaan. Dengan ini, dapat pula mengatasi masalah pengangguran yang sedang menjadi penyakit masyarakat di mana-mana saja. Kadar kenaikan ekspor barang-barang perkilangan terus berkembang maju dari setahun ke setahun. Ini adalah satu petanda baik bahawa cahaya cerah hari depan Malaysia nyata sekali. Dan ini juga membuktikan kepercayaan negara-negara lain terhadap kestabilan politik dan pemerintahan negara kita. Untuk mengekalkan kepercayaan ini agar negara kita bertambah maju dan lebih makmur lagi adalah menjadi kewajipan kita seluruh rakyat Malaysia memelihara perpaduan dan persefahaman berdasarkan prinsip-prinsip yang termaktub dalam rukun negara. Di Pelabuhan Syetenam, para peserta berkesempatan menyaksi kesibukan kerja-kerja memunggah barang-barang dagangan. Kerana kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, rancangan membesarkan lagi pelabuhan ini sedang dilaksanakan dengan anggaran perbelanjaan 70 juta ringgit yang dijangka siap akhir tahun 1972. Para peserta dan jemaah hakim, pemerhati-pemerhati dan yang amat berhormat Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob serta beberapa orang lagi diundang untuk berbuka puasa bersama-sama duli-duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong di Istana Negara. Kemudian, sebagai lambang untuk kenangan, cenderamata bertukar menjalin muhibah. Memang Islam menggalakkan perpaduan kerana berpecah menjadi lemah. Selesai menunaikan fardu Jumaat di Masjid Negara yang menjadi lambang kemegahan umat Islam, para peserta berpeluang pula menyaksi pameran perkembangan Islam yang diadakan di Dewan Masjid Negara. Pameran yang dianjurkan bersama oleh Majlis Kebangsaan Agama Islam Malaysia, Tabung Haji, Jabatan Penerangan dan Muzium Negara ini memberi pengertian yang amat besar kepada kita untuk menyaksikan bahan-bahan sejarah keagungan dan kebesaran Islam serta pengaruh-pengaruh dan perkembangannya. Negara kita yang mengakui agama Islam menjadi agama rasmi dengan tidak pula menyekat perkembangan agama-agama lain sesungguhnya mendapat penghormatan dan dipandang tinggi oleh negara-negara Islam di dunia ini. Ini terbukti pada kepercayaan melantik Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bekas Perdana Menteri dan Bapa Malaysia, menjadi Setiausaha Agung Sekretariat Islam. Berbalik ke Stadium Merdeka, saat yang dinanti-nanti menjelang tiba. Ribuan hadirin memeriah suasana menyaksi penyampaian hadiah pada yang berjaya. Hadiah disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja yang dikasihi puncak harapan rakyat Benau. Mudah-mudahan berkat ayat-ayat Quran yang selalu bergema,
aman dan makmurlah Malaysia dan dunia seluruhnya.